Selamat sejahtera, salam keluarga Malaysia dan selamat persidangan kepada uh, semua wakil yang menyertai persidangan International Conference of uh, Management, Business and Society ISOMAGE untuk tahun 2022, dan saya sebagai penulis pertama bagi tajuk yang saya akan bentangkan pada hari ini, dan tajuk yang dibawa untuk persidangan pada kali ini adalah satu kajian bahasa seksis dalam peribahasa Melayu, dan saya merupakan pembentang pertama yang mewakili penulis untuk proceeding ini. Nama saya adalah Syarif Putih, anak lelaki Silver Rahman, merupakan seorang pensyarah daripada Lincoln University College, dan juga bersama dengan saya dalam penulisan kertas e-proceeding tersebut adalah Dr. Muhammad Firdaus Chi Yaakob, seorang pensyarah daripada Universiti Malaysia Kelantan. Dan hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan satu kajian bahasa seksis dalam peribahasa Melayu. Oleh itu, kita perlu mengetahui asas bahasa itu apa, asas bahasa seksis bermula daripada mana. Seperti mana kita tahu, bahasa merupakan suatu cerminan kepada sesuatu masyarakat melalui hasil penutur dalam bentuk bahasa yang kita ujarkan ataupun bentuk bahasa yang kita bercakap dalam kehidupan seharian kita. Kebanyakan daripada bahasa mempunyai ciri-ciri dan latar belakang yang tersendiri yang kita ikuti dalam cara hidup masyarakat kita, dan cara kita menuturkan bahasa tersebut akan selalunya dikaji dan akan selalunya dinilai oleh pendengar bahasa tersebut. Selalunya akan ada proses penilaian, proses pengkajian daripada fasa ke fasa. Dan seksis menjadi topik yang sesuai bermula, ibarat dan malah turut menjadi perbincangan di rantau ini. Yang dimaksudkan yang seksis itu adalah apa sahaja perkataan ataupun pengucapan yang memang nyata menunjukkan unsur bias. Di sini kita akan menyatakan unsur bias terutamanya pada golongan wanita dan juga lelaki dalam konteks peribahasa Melayu. Dan unsur seksis dalam bahasa juga bermaksud penggunaan bahasa seperti perkataan, frasa ayat atau peribahasa yang memberi kesan atau konotasi yang negatif atau tidak baik terhadap sesuatu kaum. Yang jelas dalam kajian ini adalah kaum lelaki dan juga kaum wanita. Penggunaan bahasa sebegini akan mengekalkan satu stereotip yang negatif dan nilai sosial yang secara umum merugikan atau merendahkan kaum yang tertentu. Peters pada 1990 telah menyatakan bahawa memberikan satu pendefinisian bahasa seksis sebagai bahasa yang membayangkan keadaan dunia yang sama ada merendahkan sesuatu kaum. Unsur seksis dalam peribahasa ini pula bermaksud ayat atau susunan kata yang mempunyai maksud yang tertentu, yang biasanya merujuk kepada bahasa berkias, berlapik dan juga bersirat. Menurut Zabah 1965, beliau menyatakan peribahasa boleh mencakupi perumpamaan, pepatah, bidalan, perbilangan dan lidah pendeta. Oleh itu, kajian ini akan fokuskan kepada bahasa seksis yang terdapat dalam wanita dan lelaki mengikut kepada 4 objektif yang telah pun ditetapkan. Dan ini merupakan objektif kajian. Objektif kajian yang pertama, mengenal pasti peribahasa gabungan imej wanita dan lelaki dalam konteks maksud positif. Yang kedua, mengenal pasti peribahasa gabungan imej wanita dan lelaki dalam konteks negatif. Objektif yang tiga, menganalisis peribahasa melambangkan imej lelaki dan wanita dalam konteks positif. Dan nombor 4, menganalisis peribahasa yang melambangkan imej wanita dan lelaki dalam konteks negatif. Dan permasalahan kajian, pengkaji telah memilih untuk mengkaji bahasa seksis untuk dijadikan sebagai kajian utama bagi pengkaji.
Dan bahasa seksis ni merupakan satu bahasa yang boleh disifatkan sebagai bahasa larangan atau bahasa yang digunakan untuk sifatkan kaum lelaki dan juga kaum wanita. Sebenarnya, kebanyakan bahasa seksis ni terdapat di dalam, secara khususnya dalam bahasa Melayu. Masyarakat ataupun orang luar tidak mengetahui akan menggunakan untuk menegur seseorang, tetapi bahasa yang digunakan sudah lama menggunakan seksis untuk mengkategorikan masyarakat tersebut. Masyarakat Melayu daripada zaman dahulu sudah terbiasa menggunakan bahasa, dan bahasa itu menandakan sopan santun, penuh dengan sopan santun, lemah lembut dan juga secara berlapis sewaktu kita berkomunikasi dengan orang. Kesantunan bahasa diberikan keutamaan sewaktu berkomunikasi dengan masyarakat. Masyarakat Melayu juga mempunyai sifat merendahkan diri dan pengucapan atau percakapan adalah sopan supaya tidak mengguris seseorang ataupun tidak menyakitkan hati seseorang. Dan ini akan memberikan satu kesan yang tidak bagus kalau kita menyakitkan perasaan dan hati seseorang mengikut kepada konteks masyarakat Melayu. Dan kaedah kajian, dan dalam kajian ini, pekaji akan menggunakan, dua orang pekaji, kita akan menggunakan teknik kualitatif, dan penyelidik menggunakan kaedah kualitatif ini berdasarkan kepada ciri-ciri yang dikemukakan oleh Stratus dan Corbin. Apa yang mereka menyatakan bahawa kajian kualitatif bermaksud sebarang jenis penyelidikan yang menghasilkan dapatan yang bukan melalui prosedur statistik atau lain-lain jenis perkiraan. Pemilihan kaedah kualitatif sesuai dengan kaedah yang dilakukan oleh penyelidik, iaitu menyelidik membuat analisis bahasa seksis yang terdapat di dalam peribahasa Melayu dalam konteks sosial, iaitu penyelidik telah kategorikan kepada 4 bahagian yang utama selaras dengan objektif yang ditentukan. Kajian lepas ataupun sorotan kajian. Menurut Nur Hashimah Jaluddin tahun 2000, seksis atau sosiologi satu interpretasi makna melalui peribahasa Melayu. Beliau menyatakan dalam tajuk ini telah menyatakan mengenai seksis atau sosiologi dalam konteks peribahasa Melayu. Dapatan utama dalam ini dapatan utama yang telah diperoleh dalam ini adalah di mana Nur Hashimah telah mengkategorikan peribahasa Melayu dalam kategori yang tertentu, dan bagaimana bahasa seksis dapat dikaitkan dengan masyarakat sosial dan terdapat makna yang tertentu dalam peribahasa Melayu. Dan nombor 2, menurut Nurayati Rashid 2005, telah membuat satu kajian yang bertajuk Nilai Kesantunan dalam Konteks Sosio-Budaya Masyarakat Melayu. Dalam jurnal ini telah menyatakan mengenai kesantunan dalam bertutur khususnya dalam masyarakat Melayu. Dapatan utama dalam ini adalah mengenai bagaimana masyarakat Melayu pada zaman dahulu begitu santun dalam bertutur dan berbicara dalam sesuatu perkara. Kesantunan merupakan kunci yang sangat penting dalam masyarakat Melayu. Ini adalah kerana masyarakat Melayu sangat menyanjung tinggi dalam etika pertuturan dengan seseorang. Dan sorotan kajian yang ketiga, Mariana Morris tahun 2011, telah menyatakan strategi kesantunan Melayu dalam membuat teguran menggunakan peribahasa Melayu. Jurnal ini mengupas mengenai kesantunan yang digunakan untuk membuat teguran pada masa dahulu masyarakat Melayu. Menggunakan peribahasa Melayu untuk membuat teguran jika membuat kesalahan, tidak kira lelaki atau perempuan, peribahasa yang digunakan untuk menegur seseorang yang membuat kesalahan. Teguran berupa sindiran digunakan adalah untuk menegur perbuatan masyarakatnya. Dapatan dalam kajian ini ialah masyarakat Melayu menggunakan peribahasa Melayu dalam konteks seseorang, dan kesantunan bahasa diberikan penekanan yang khusus kerana sewaktu seseorang berkomunikasi, kesantunan itu adalah teramat penting. Dan dalam kajian ini akan menggunakan sebuah teori. Teori tersebut adalah teori relevance. Ini berkait dengan komunikasi dan kognisi, mampu membantu kita memahami ujaran yang dihasilkan dengan sistematik dan saintifik. Teori ini juga menuntut tanggungjawab yang amat berat di pihak penutur, kerana teori ini berpendapat penutur merupakan punca penyebaran maklumat, oleh itu dengan secara tidak langsung menuntut perhatian daripada pendengar. Fungsi pendengar pula di sini adalah untuk mendengar dan memberikan perhatian kepada apa-apa yang dipertuturkan dan jika ia berbaloi dengan usaha yang diberikan. Di sini jelas
iaitu kita ujarkan kita hendak mendapat respons yang baik daripada pendengar dan seterusnya menjadi relevance, maka penutur haruslah memastikan ujarannya memenuhi tuntutan itu. Ini selari dengan prinsip relevance tulisan Sir Burrell dan Wilson 1995. Satu kelebihan teori ini berbanding dengan teori pragmatik lain adalah keupayaan penciptanya menyelesaikan penciptaannya masalah bahasa secara figuratif. Dan sekarang kita beralih kepada dapatan dan perbincangan. Bahasa seksis ialah apa sahaja bahasa ataupun perkataan ataupun pengucapan yang memang nyata menunjukkan unsur bias, terutamanya kepada wanita tetapi mengikut kepada peredaran zaman telah pun beredar antara lelaki dan juga wanita. Dan peribahasa Melayu menjadi satu medium utama untuk mengkaji mengenai seksis ini dan pemilihan peribahasa ini dilihat secara implisit maupun eksplisit. Peribahasa dipilih sebagai medium dalam kajian ini kerana pada zaman dahulu, peribahasa Melayu akan digunakan untuk menegur atau memberi pendapat kepada seseorang dengan kata-kata yang tertentu supaya orang dapat memahami dengan mudah dan tidak wujud sebarang perselisihan antara satu sama lain. Objektif yang pertama, peribahasa yang melambangkan imej wanita dan lelaki dalam konteks positif dan negatif. Data untuk menganalisis kajian ini telah diambil dan dibahagikan kepada beberapa bahagian yang tertentu. Antara yang bakal dicukil keluar dari bagaimana peribahasa yang mempunyai makna tersirat dan tersurat yang menandakan kepada unsur seksis. Peribahasa seperti cincin dengan permata bermaksud ibaratnya berpatutan lelaki dan perempuan yang sama eloknya. Di dalam peribahasa ini jelas menyatakan bahawa kaum lelaki dan perempuan perlu saling bergantung antara satu sama lain dan berganding bahu antara satu sama lain. Maksud peribahasa ini adalah bersifat tersurat. Maksud tersurat peribahasa ini ialah terus merujuk kepada kedua pasang suami isteri iaitu kaum lelaki dan juga kaum wanita. Dalam konteks sebagai maklumat awal, masyarakat Melayu pada zaman dahulu menggunakan peribahasa ini untuk kelaskan golongan lelaki dan perempuan. Mungkin corak cincin bagi pendapat masyarakat adalah rupa lelaki dan permata yang bersinar adalah perempuan, maka wujud peribahasa tersebut untuk kaitkan dengan lelaki dan perempuan. Seterusnya kita akan tengok peribahasa gabungan imej wanita dan lelaki dalam konteks negatif. Objektif yang kedua. Peribahasa anjing seperti kucing membawa maksud selalu berbantah kerap pada orang laki bini yang tidak bersetuju iaitu selalu bergaduh antara satu sama lain. Dalam konteks pemahaman yang luas, suami dan isteri adalah insan yang dikurniakan untuk hidup secara bersama tanpa sebarang perselisihan antara satu sama lain. Perselisihan akan wujud apabila kedua pasangan tidak bersatu dalam membuat keputusan dalam sesuatu perkara dan antara seorang akan mula untuk bergaduh dan masing-masing tidak akan bersua antara satu sama lain. Dalam konteks masyarakat Melayu, pasangan suami isteri merupakan insan yang perlu hidup secara bersatu untuk menjalankan kehidupan dengan aman dan gembira. Pemahaman antara satu sama lain akan membawa kepada satu keluarga yang baik. Objektif yang ketiga, peribahasa yang melambangkan imej wanita dan lelaki dalam konteks positif. Peribahasa kalau bunga bukan sekutum yang memberikan maksud perempuan bukan seorang saja, banyak lagi yang lain. Secara logiknya, jika difikir balik, sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Berkuasa, iaitu manusia diberikan kelainan yang menilai sama ada lelaki ataupun wanita. Peribahasa yang kedua, jika bunga tak hendak dipersuntingkan, boleh dijadi paksi lain. Maksudnya, jika seseorang perempuan yang baik budi pekertinya, dalam masyarakat Melayu, nilai budi pekerti dipandang tinggi, tidak kira dari usia kecil ataupun besar. Budi pekerti memainkan peranan dalam diri seseorang, tidak kira lelaki atau wanita. Budi pekerti yang akan menentukan adab seseorang. Objektif yang seterusnya, peribahasa melambangkan imej lelaki secara positif. Peribahasa hilang pelanduk berganti kijang membawa maksud menunjukkan keuntungan seseorang perempuan yang telah bercerai mati atau hidup daripada suami yang hina dan miskin. Kemudian bersuamikan seorang lelaki yang mulia. Dalam konteks pemikiran masyarakat Melayu, perempuan tidak dapat menerima sebarang lontaran
perkataan yang kasar kerana sifat perempuan adalah lemah lembut berbanding lelaki yang keras, dan tutur bicara perempuan juga mudah terguris hati berbanding lelaki yang dapat menerima segala perkataan yang dikeluarkan. Dan objektif yang keempat, peribahasa yang melambangkan imej wanita secara negatif. Peribahasa bunga yang layu tidak diseri oleh kumbang, yang membawa maksud perempuan yang sudah tua tidak hendak dipandang orang. Dalam konteks masyarakat Melayu, pada zaman dahulu, anak perempuan merupakan aset yang sangat penting dalam sebuah keluarga, dan maruah anak perempuan untuk sebuah keluarga dan ibu bapa dalam setiap keluarga anak memberikan penekanan khusus kepada anak perempuan. Dan jika perempuan dikahwinkan lambat, pelbagai musibah akan ditiba. Oleh itu, peribahasa ini menerangkan bahawa perempuan yang sudah berusia tidak akan dikahwin oleh orang. Ini adalah kerana masyarakat Melayu melihat dari konteks kesihatan bila seseorang berusia, proses kesihatan juga semakin uzur dan tidak cergas seperti waktu berusia 20-an. Tidak dapat disamakan dengan lelaki yang selalu kuat dalam apa jua keadaan. Oleh itu, secara kesimpulannya, peralihan mengenai bahasa seksis dan juga peribahasa Melayu perlu difahami secara jelas oleh masyarakat bahawa apa sebenarnya bahasa seksis tersebut dan bagaimanakah bahasa ini dapat dilihat dari segi peribahasa Melayu. Kedua-duanya merupakan konteks yang amat berbeza. Fahaman ini mula bercambah seiring dengan peredaran masa dan menjadikan ianya sebagai satu berlainan terhadap kehidupan manusia dan masyarakat Melayu sehingga kini. Masyarakat Melayu dikenali sebagai sebuah masyarakat yang tinggi budi pekerti, kesopanan dan lemah lembut dalam penuturnya, dan selalu akan menjaga perasaan sewaktu bertutur supaya tidak mengguriskan sebarang perasaan. Bahasa seksis boleh digunakan dalam keadaan yang tertentu untuk memberikan teguran atau amaran secara berlapis. Itu sahaja pembentangan saya untuk persidangan pada kali ini. Sekian, terima kasih.